Legenda menceritakan tentang bilah pedang yang mampu memotong bulu yang dilempar ke udara dan pada masa yang sama tidak menjadi tumpul walaupun terkena batu. Pada tahun 2006, para penyelidik dari University Technical Dresden mengkaji sebilah pedang asli dari abad ke-17 menggunakan mikroskop elektron. Mereka menemui sesuatu yang sangat menarik. Mikrostruktur logam itu ternyata luar biasa kompleks dan teratur. Keluli Damaskus merupakan salah satu pencapaian metalurgi paling legenda dalam sejarah. Namanya berkaitan dengan Bandar Damaskus, pusat perdagangan besar pada zaman pertengahan. Tempat bilah pedang ini ditempa, dijual, dan dihargai sebagai seni pembuatan senjata yang tertinggi. Bandar Damaskus telah wujud selama beberapa ribu tahun dan merupakan salah satu bandar tertua di dunia yang terus dihuni. Ia sudah disebut dalam catatan sejarah pada milenium kedua sebelum Masehi dan penempatan manusia di kawasan itu wujud lebih awal lagi. Pada tahun 64 sebelum Masehi, Panglima Rom Pompey memasukkan wilayah ini ke dalam Empire Rome dan Damaskus menjadi sebahagian daripada wilayah Rom. Kemudian, pada zaman Maharaja Trajan, bandar ini menjadi sebahagian tetap Empire Rome. Selepas Empire itu berpecah, Damaskus menjadi sebahagian daripada Empire Rome Timur, Byzantium. Pada zaman pertengahan, Damaskus berada di bawah pelbagai kuasa, daripada Khalifah Arab hingga Empire Uthmaniyah. Namun ia sentiasa kekal sebagai pusat penting di Timur Tengah. Secara geografi, wilayah ini merupakan kawasan Syria modern. Keluli Damaskus mendapat namanya daripada Bandar Damaskus. Tempat pedang terkenal ini ditempa dan diperdagangkan. Namun logam asalnya, Keluli Woods, sebenarnya dihasilkan di India beberapa abad sebelum Masehi. Keluli ini kemudian dibawa ke Timur Tengah, di mana para tukang besi menempuhnya menjadi pedang legenda. Zaman kegemilangan pedang Damaskus berlaku antara abad ke-8 hingga ke-13. Menjelang abad ke-18, teknologi ini mulai hilang secara beransur-ansur. Kemungkinan kerana sumber bahan mentah semakin berkurang atau rangkaian perdagangan terganggu. Apakah maksud Keluli Crucible Woods? Pertama, Crucible Steel merujuk kepada kaedah peleburan logam. Crucible ialah bekas tanah liat tertutup, sejenis relau kecil. Pada zaman dahulu, tukang logam akan meletakkan besi ke dalam crucible, menambah arang kayu, menutup bekas itu rapat, dan memanaskannya pada suhu yang sangat tinggi. Di dalamnya terbentuk keluli dengan kandungan karbon yang tinggi. Inilah yang dipanggil keluli crucible. Keluli yang dihasilkan dengan meleburkan logam dalam bekas tertutup. Woods pula ialah jenis khusus keluli tersebut. Ia merupakan nama sejarah bagi keluli karbon tinggi dari India. Ciri-ciri utama Woods: kandungan karbon sekitar 1 hingga 2%. Logam yang sangat tulen, pembentukan karbida besi, dihasilkan dalam bentuk jongkong kecil. Daripada jongkong inilah bilah Damaskus ditempa. Sebagai perbandingan, besi biasa mengandungi kurang daripada 0,1% karbon dan sangat lembut. Keluli karbon modern biasanya sekitar 1%. Woods pula mengandungi antara 1 hingga 2% karbon. Kepekatan karbon yang tinggi ini menjadikan logam lebih keras dan membolehkan pembentukan struktur karbida. Woods ialah keluli crucible India Purba yang dihasilkan dengan meleburkan besi dalam bekas tanah liat tertutup bersama karbon. Dalam crucible khas pada suhu tinggi, biji besi atau besi mentah dileburkan bersama arang kayu, menghasilkan jongkong kecil keluli karbon tinggi. Selepas penyejukan perlahan dan proses penempaan seterusnya, terbentuk struktur logam dengan matriks perlit dan karbida sementit yang tersebar di dalamnya. Struktur ini memberikan bilah keupayaan mengekalkan ketajaman yang baik serta ketahanan terhadap hentakan. Jongkong ini kemudian diekspor ke Timur Tengah, termasuk ke Parsi dan Syria, serta ke Bandar Damaskus. Di sana tukang besi menukarnya menjadi pedang yang terkenal. Zaman kegemilangan pedang Damaskus berlaku antara abad ke-8 hingga ke-13, ketika perdagangan aktif dan peperangan meningkatkan permintaan terhadap senjata berkualiti tinggi. Namun menjelang abad ke-18, pengeluaran tradisional mula merosot. Antara sebab yang mungkin ialah kehabisan biji besi dengan komposisi yang sesuai, kemerosotan metalurgi crucible di India Selatan, serta perubahan laluan perdagangan dan ekonomi pada zaman kolonial. Teknologi ini tidak hilang secara tiba-tiba. Ia perlahan-lahan lenyap bersama tradisi pertukangan dan akses kepada bahan mentah unik. Pada tahun 2006, sekumpulan penyelidik dari University Technical Dresden yang diketuai oleh Profesor Peter Paufler mengkaji sebilah pedang Damaskus dari abad ke-17 menggunakan mikroskop elektron. Apa yang mereka lihat ternyata jauh lebih kompleks daripada jangkaan sebelumnya. Di dalam logam itu, mereka menemui sistem teratur zarah karbida berskala nano, bukan struktur rawak. Struktur karbida ini membentuk jalur dan corak yang menyerupai pola air yang terkenal pada keluli Damaskus. Size struktur tersebut bukan lagi dalam milimeter atau mikrometer, tetapi dalam ratusan nanometer. Susunan karbida keras di dalam matriks keluli yang lebih anjal inilah yang memberikan gabungan sifat unik. Tepi bilah yang sangat keras dan tahan haus, serta keanjalan bilah ketika menerima beban. Kajian juga menunjukkan kehadiran struktur karbon berskala nano, walaupun sifat tepatnya masih dibincangkan dalam kalangan saintis. Bagaimana karbida mempengaruhi ketajaman? Sementit ialah zarah yang sangat keras, lebih keras daripada matriks keluli di sekelilingnya. Ketika diasah, asas keluli yang lebih lembut akan haus sedikit lebih cepat.
Karbida keras mula menonjol pada tahap mikroskopik. Akibatnya, tepi bilah berfungsi seperti gergaji mikro. Bahan dipotong bukan sahaja oleh ketajaman licin, tetapi juga oleh banyak zarah keras mikroskopik. Inilah sebabnya bilah Damaskus dapat mengekalkan ketajaman lebih lama. Bagaimana struktur ini mempengaruhi kekuatan? Jika bilah diperbuat sepenuhnya daripada keluli yang sangat keras, ia akan menjadi rapuh dan mudah patah ketika menerima hentakan. Namun dalam keluli Damaskus, karbida keras tersebar dalam matriks yang lebih anjal. Asas bilah boleh berubah bentuk sedikit dan tekanan diedarkan melalui struktur logam. Pada asasnya, ini ialah bahan komposit. Karbida bertindak seperti batu kerikil. Matriks keluli seperti simen gabungan ini menghasilkan keseimbangan antara kekerasan dan kelenturan. Menariknya, tukang besi purba tidak mengetahui istilah seperti raja fasa atau nanostruktur. Namun secara praktikal, mereka mengawal proses penghabluran semula dan penyebaran karbon pada tahap yang kini kita terangkan menggunakan fizik bahan moden. Hari ini kita akan menyebutnya sebagai nanostruktur tekawal. Pada masa itu, ia hanya dipanggil pengalaman dan kemahiran seorang tukang besi.